Assalamualaikum murid-murid, bertemu kembali kita dalam pembelajaran seterusnya. Diharap murid-murid dapat bersedia dengan buku teks masing-masing. Sila buka buku teks anda muka surat 76. Standard pembelajaran kita pada hari ini ialah mengenal pasti dan menentukan nisbah setara dalam konteks berangka, geometri atau situasi harian. Apakah nisbah setara? Murid-murid tahu tak? Kalau saya sebut pecahan setara, tahu tak? Okey, bagus. Ada yang tahu jawab. Pecahan setara ialah pecahan yang sama saiz dia. Okey, sila lihat contoh di sini. Perhatikan pecahan setara yang mewakili bahagian berlorek dalam darjah di bawah. Okey, ada 3 bulatan. Kan? Bahagian pecahan dia sama. Walaupun dia tulis yang pertama bulatan 1/2, yang kedua dia tulis 2/4, yang ketiga dia tulis 6/12. Tapi pecahan dia ataupun bahagian dia adalah sama. Yang ini disebut pecahan setara. Pecahan ini boleh diungkapkan sebagai nisbah. Nisbah seperti berikut. Pecahan 1/2 kita boleh tulis 1/2. Pecahan 2/4 kita boleh tulis 2/4. Manakala pecahan 6/12 kita boleh tulis 6/12. Okey. Jadi 1/2, 2/4 dan 6/2 dikenali sebagai nisbah setara. Nisbah setara dicari dengan mendarab atau membahagi setiap bahagian dengan nombor bulat yang sama. Jadi kalau kita nak cari pecahan setara, nisbah setara, okey, dia boleh cari dengan mendarab atau membahagi setiap bahagian dalam nisbah dengan nombor bulat yang sama. Seperti contoh ni lah. Kan? 1 bahagi 2 bahagi 2. Okey, lepas tu yang ni 4 bahagi 2. Okey, itu maksud nisbah setara. Sila lihat contoh 2 yang diberi daripada buku teks muka surat 77. Mari kita baca bersama ya. Antara berikut, manakah nisbah yang setara dengan 27 nisbah 45? Soalan dia, mana yang setara dalam senarai yang diberi setara dengan 27 nisbah 45? Okey, bagaimana cara dia? Tadi kalau kita nak tentukan dia setara atau tidak adalah dengan mendarab atau membahagi dengan nombor yang sama, kan? Okey. Jadi kalau daripada nombor 27 nisbah 45 ni, okey, kita cuba-cuba, okey, nak darab dengan nombor berapa dalam kotak ni ada banyak nombor, kan? Kita cuba-cuba nombor berapa. Kata dah 27 kita darab 2. Okey, kalau sebelah kiri ni kita darab 2, yang belah kanan nombor ni 45, kita kena darab 2 juga. Sama. Dapat jawapan 54 nisbah 90. Ada tak dalam kotak ni 54 nisbah 90? Ada. Yang ini setara. Sama kan? Okey. 27 nisbah 45 sama dengan, okey, kita buat pula bahagi. Bahagilah apa-apa nombor pun. Kan? Kita cuba-cuba jayalah. Katalah kita nak buat bahagi 9. Bila bahagi 9, kita dapat 3. Kiri ni bagi 9, kanan ni bagi 9. 3 nisbah 5. Okey. Tapi dalam rajah ni tak ada 3 nisbah 5. Yang ada 5 nisbah 3. Terbalik. Tak boleh. Jadi yang ini tak setara. Okey. 27 nisbah 45 sama dengan 27 bahagi 3. Nisbah 45 bahagi 3. Okey. Kita bahagikan 3. Kenapa kita bahagikan 3? Kita cuba-cuba jaya. Bahagi boleh, darab boleh. Bahagi 3, dia dapat jawapan 9. Ada dalam ni, 9. Okey, 9. Lepas tu, 45 bahagi 3. Dapat 15. Ada ni. 4, 9 nisbah 15. Okey. Kemudian, 27 nisbah 45 ni, kita nak dapatkan pecahan ni. Ni susah sikit ni. Jadi, kita kena fikirkan sikit. Dia kena darab 1/54. Kenapa kena darab 1/54? Kalau nak darab 1/54 ni akan dapat pecahan 1/2 nisbah 5/6. Jadi dia setara. Ataupun kaedah alternatif ni kita boleh darab dengan 54, darab dengan 54. Dia terbalik. Kita ambil yang dalam ni 1/2, kita darab 54 dia dapat 27. Terbalik
Okey, jadi yang setara 9 nisbah 15, 54 nisbah 90, 1/2 nisbah 56. Dengan 27 nisbah 45 ni dia setara. Jadi bagaimana kita nak tentukan nisbah setara ni? Kita kena darab atau bahagi dengan suatu nombor bulat. Okey. Tapi kalau darab 1/54 ni bukan nombor bulat. Tak apalah. Kan? Tapi tujuannya kita nak cek. Kita nak cek dia sama ke tidak. Kalau sama, okey, maka dia nisbah setara. Okey, jelas murid-murid? Kena darab atau bahagi dengan nombor yang sama. Lihat contoh seterusnya, iaitu contoh 3 yang terdapat daripada buku teks muka surat 78. Okey. Puan Habibah mencampurkan 4 cawan cuka dan 8 cawan air untuk memperolehi cecair pembersih semula jadi bagi tingkap kaca rumahnya. Kenal pasti dan tentukan 2 nisbah setara yang mungkin bagi cecair pembersih itu. Okey, apa nisbah dia? Okey, kita tulis dalam bentuk nisbah. Apa nisbah dia? Nisbah dia adalah 4 nisbah 8. Okey, 4 nisbah 8. Nak cari nisbah setara macam mana cara? Darab atau bahagi dengan suatu nombor bulat. Okey, bagi dua-dua bahagian ni. Jadi ini contoh yang diberi, dia bagi mula-mula didarab dengan 2. Okey, dia darab 2, dua-dua nombor 4 dengan 8 ni darab 2, dapat jawapan 8 dengan 16. Yang kedua ni dia bahagi 2. Nak darab boleh, nak bahagi pun boleh. Dia bahagi 2 dapat 2 nisbah 4. Okey, 2 nisbah setara yang mungkin bagi 4 nisbah 8 ialah 8 nisbah 16 dan 2 nisbah 4. Ada banyak lagi contoh nisbah setara bagi 4 nisbah 8. Apa dia? Tadi dia darab dengan 2. Kamu nak darab dengan 3 pun boleh. Jadi 4 nisbah 8 ni sama dengan, tak semesti jawapan dia atas 2 tu aja. Kamu boleh darab dengan 3 pula. Nisbah 8 ni pun kamu darab dengan 3. Mesti nombor yang sama. Okey, 4 darab 3, 12. 8 darab 3, 24. Jadi 12, 24 ni pun adalah nisbah setara dengan 4 nisbah 8. Okey, 4 nisbah 8 ni, kita nak bahagi dengan 4, boleh tak? Bolehlah, dia dapat nombor bulat. Kalau kamu bahagikan dapat nombor perpuluhan tu, tak perlu ambil nombor tu. Nisbah, bagusnya tulis dalam bentuk nombor bulat. Okey, jadi yang pertama, 4 bahagi 4. Okey, yang bahagian yang kedua, 8 bahagi 4. Kita tadi bahagi 2 kan? Kita nak bahagi 4 pula. Dapat jawapan 1 nisbah 2. Okey. Dan banyak lagi. Kamu nak darab 4 boleh. Darab 5 boleh. Ada banyak jawapan. Okey. Bukannya terhad kepada 2 jawapan saja. Faham kan maksud nisbah setara? Senang. Kalau dia minta 10 pun tak ada masalah. Kamu darab dengan apa nombor. Kalkulator kan ada. Dapat jawapan cepat. Okey. Untuk memantapkan kefahaman kamu, diharap murid-murid dapat buat latihan daripada buku teks muka surat 78, latih diri 41B. Kamu buat soalan 1 dan 3 sahaja. Dah siap? PM saya untuk saya buat semakan. Standard pembelajaran seterusnya ialah mengungkapkan nisbah 2 dan 3 kuantiti dalam bentuk termudah. Bagaimanakah anda mengungkapkan nisbah dalam bentuk termudah? Untuk mengungkapkan nisbah dalam bentuk termudah, kita membahagikan kuantiti itu dengan faktor sepunya terbesar atau mendarabkan kuantiti itu dengan gandaan sepunya terkecil. Ingat lagi, FSTB dan GSTK. Kalau ingat, senang ni nak selesaikan. Nak mudahkan. Tapi kalau kamu kurang ingat, masalah sikit lah kan? Okey, kita lihat contoh. Ungkapkan setiap nisbah yang berikut dalam bentuk termudah. A 800 gram, nisbah 1/8 kg. Yang ini dia bagi unit. Tapi unit yang dibagi ni berbeza. Jadi step yang perlu kita buat, yang pertama adalah samakan unit dulu. Okey, gram, kilogram, kita nak samakan dua-duanya gram. Okey, kilogram ni kita darab dengan 1000. Okey, darab dengan 1000, jadi dapat 800 gram, nisbah 1800 gram. Unit dah sama, gram kita hilangkan.
Kita ambil nombor je, 800 nisbah 1800. Jadi, kita dah dapat ini. Kita bahagikan dengan FSTB. FSTB nombor 800 dengan 1800. FSTB. Nombor dia adalah 200. Jadi, jawapan dia 4 nisbah 9. Katalah kamu tak ingat FSTB itu macam mana. Tak ada masalah. Kamu boleh juga selesaikan macam kamu mudahkan pecahan, kan? Okey. Nombor apa yang boleh bahagikan dengan kedua-dua nombor ni? Kamu tahu nombor 2 boleh, nombor 4 boleh. Apa lagi nombor? Bolehlah cuba try error calculator. Nombor 5 boleh, kan? 10 boleh, 100 boleh. Katalah kamu kata ingat, dia boleh bagi 100. Kamu bagikan dua-dua ni per 100. Okey, kamu bagikan kedua-duanya per 100. 800 bagi 100, dapat jawapan 8. 1800 bagi 100, dapat jawapan 18. 8 nisbah 18. Dua-dua nombor ni boleh bahagikan dengan nombor apa lagi? Boleh bagi dengan nombor 2. Boleh bagi dengan nombor apa lagi? Okey, nombor 2 lah. 2 bagi dengan 2, bagi 2. Jadi dapat jawapan 8 bagi 2, 4. 4 nisbah 18 bagi 2, 9. Jadi 4 nisbah 9 tak boleh mudahkan lagi. Sebab apa? Dia tak boleh bahagi dengan apa-apa nombor lagi. Jadi jawapan yang dapat 4 nisbah 9 sama dengan 4 nisbah 9 yang kalau kamu terus bagi FSTB tadi. Tapi bezanya kalau kamu dapat bahagikan dengan FSTB, kerja lebih pantas lah. Satu langkah dah siap. Kalau kamu tak ingat FSTB dia, okey, tak tahu FSTB dia, boleh cuba jaya dengan sebarang nombor. Okey, sehingga akhirnya boleh dimudahkan dalam bentuk paling mudah. Jadi jawapan akhir 4 nisbah 9. Boleh faham? Seterusnya, kita lihat jawapan B. Okey, nisbah 32, nisbah 24, nisbah 20. Apakah FSTB bagi ketiga-tiga nombor ni? Apakah nombor yang boleh dibahagi tepat dengan ketiga-tiga nombor ni? Kamu boleh cek guna kalkulator lah, cuba jaya, kan. Dia boleh bagi nombor 2, dia boleh bagi nombor 4. Jadi kamu ambil nombor yang paling besar sekali. Dia boleh bagi dengan 4. Jadi 32 bagi 4, 24 bagi 4, 20 bagi 4. Jawapan 8, nisbah 6, nisbah 5. Okey. Seterusnya kita lihat jawapan C. Ini dalam bentuk pecahan 3/5, nisbah 7/10. Okey. Untuk step pertama, pastikan kamu tukar dalam bentuk pecahan ini kepada nombor bulat. Sila lihat nombor bawah. 5 dengan 10. Untuk tukarkan kepada nombor bulat, kamu kena darabkan pecahan ini, kedua-dua pecahan ini dengan nombor bulat. 5 dengan 10, apakah gandaan sepunya terkecil dia? Okey, kalau gandaan 5, 5, 10, 15, 20. Okey, kalau gandaan 10, 10, 20, 30, 40. Okey, gandaan sepunya terkecil, apakah nombor gandaan yang bersamaan antara 5 dengan 10 tadi? 10 kan? 10. Jadi maka darab 10, darab 10. 6 nisbah 7. Okey. Untuk soalan D, okey, perpuluhan. Perpuluhan sama juga cara macam pecahan, kamu kena tukar dalam bentuk nombor bulat. Step yang pertama, kamu kena darab. Darab dengan nombor berapa? Tengok ketiga-tiga nombor perpuluhan ini. Kesemuanya 2 tempat perpuluhan. Kalau 2 tempat perpuluhan, maka kamu kena darab dengan 100. Iaitu ada 2 digit nombor sifar. Kalau 1 tempat perpuluhan, darab 10. Kalau 3 tempat perpuluhan, darab 1000. Okey, dan seterusnya. Yang ini darab 100. Bila tukar darab 100 sama dengan 4 nisbah 12 nisbah 56. Kamu fikirkan pula, bila dah tukar jadi nombor bulat, nombor ketiga-tiga ini boleh tak dibahagikan dengan nombor bulat yang lain untuk dipermudahkan. Dia boleh bagi dengan 4. Jadi, nisbah dalam bentuk termudah adalah 1 nisbah 3 nisbah 14. Boleh faham? Boleh? Okey, saya bagi contoh lain. Satu nombor. 8 nisbah 8 nisbah 10 nisbah
16. Okey. Mudah tak? Okey. Bagi yang berapa? Okey. Dah bagikan dengan nombor 2. Ketiga-tiganya bagi dengan nombor 2. Mudahkan Dapat berapa jawapan? 4 nisbah 5 nisbah 8. Okey, senang kan murid-murid? Seperti biasa, untuk memantapkan kefahaman kamu, diharap murid-murid dapat buat latihan muka surat 79 daripada buku teks matematik tingkatan 1, iaitu latih diri 41C. Ada 4 soalan diberi, sila buat kesemuanya. Okey, soalan 1A ada unit yang berbeza. Jadi kamu kena samakan unit dulu. Okey, lepas dah sama unit, baru kamu permudahkan dengan membahagikan kedua-dua nombor faktor sekunya terbesar. Ataupun nombor yang boleh dibahagi tepat dengan kedua-dua nombor tersebut. Okey, B, bahagikan nombor ketiga-tiganya. Okey, untuk permudahkan. C, okey, nombor pecahan kamu tukar kepada nombor bulat dulu. Kamu darabkan dengan sebarang nombor ataupun gandaan sepunya terkecil. Bagi 9 dengan 5. Soalan D, nombor perpuluhan kamu tukar dulu nombor bulat dengan mendarab dulu. Lepas mendarab, kamu mudahkan dengan bahagi nombor faktor sekunya terbesar. Seperti contoh sebelum ini. Diharap murid-murid cuba buat. Bila dah siap, boleh PM saya untuk saya buat sematkan. Semoga berjaya.